Lara berselawat dalam hati banyak-banyak. Tiba-tiba muncul seorang wanita kat luar kereta Lara. Wanita tu cantik sangat. Dia pakai baju putih macam baju pengantin. Perempuan tu pun tegur Lara. Assalamualaikum. Kamu bukan orang sini ya? Kamu sesat ya? Wallahulladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas mendengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan komen video-video kami. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Dalam episod kali ini, saya akan ceritakan dua kisah seram berkenaan alam bunian. Kalau korang semua ingat, di episod 7 dulu, saya ada ceritakan pasal seorang wanita bernama Lara Sofia yang berketurunan bunian dan dia juga hijab matanya terbuka disebabkan terkena sihir, di samping asal-usul keturunan bunian dia daripada Tanah Jawa. Jadi, di episod hari ini, saya akan share dengan korang pengalaman berkenaan alam bunian yang dikongsikan oleh Lara Sofia kepada saya. Tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Kisah yang pertama ini bertajuk Tersesat di Perkampungan Bunian. Pada satu malam, Lara Sofia dia baru balik daripada office. Waktu tu dah pukul 11.30 malam. Dia balik lambat sebab dia ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Mengikut kata Lara Sofia, perjalanan pulang ke rumah dia ni akan melalui sebuah jambatan. Di bawah jambatan tu ada sebuah sungai. Di kiri kanan jalan pula ada kebun kelapa sawit dan tempat perlombongan. Kawasan nak balik rumah Sofia tu memang agak sunyi dan gelap. Tak ada lampu jalan pun. Yang ada hanya lampu di jambatan tu. Lampu yang ada tu pun malap-malap je. Dipendekkan cerita, lagi 5 km je Lara nak sampai ke jambatan tu. Tiba-tiba keadaan jadi gelap daripada biasa. Walaupun bintang kat langit tak nampak, tapi macam tak ada tanda-tanda pun hari nak hujan. Bila Lara Sofia hampiri je jambatan tu, tiba-tiba dia nampak ada satu cahaya warna putih yang sangat terang. Dia peliklah selalunya bila dia lalu jambatan tu, keadaan kat situ macam kelam-kelam je. Tapi malam tu ada satu cahaya yang terang sangat. Lara pun perlahankan kereta dia sebab dia nak tengok apa yang ada dekat depan tu. Tapi dia memang tak nampak apa-apa sebabkan cahaya tu terlalu terang. Masa tu, dalam hati Lara ni, berfikir-fikirlah juga nak teruskan perjalanan ke nak patah balik. Sebab kalau patah balik, jalannya lebih panjang. Lagipun sekarang ni dah lewat malam. So, nak tak nak, dia kena juga lalu jambatan tu untuk balik ke rumah dia. Dalam keadaan macam tu, Lara dah mula baca selawat dalam hati dan dia cuba tenangkan diri dia. Perlahan-lahan, Lara bawa kereta lalu dekat jambatan tu. Yang peliknya, tiba-tiba suasana dekat kawasan jambatan tu jadi lain. Sepatutnya, dekat sekeliling kawasan jambatan tu hanya ada semak samun dan sungai je. Tapi, tiba-tiba sungai tu jadi macam kawasan tanah. Dan jalan raya yang bertar sepatutnya jadi macam laluan tanah batu merah. Yang tambah pelik lagi, sepatutnya kan tadi pukul 11.30 malam, waktu malam. Tapi, bila dia lalu aja dekat jambatan tu, tiba-tiba suasana jadi waktu siang pula. Lara time ni dah bertanya-tanya dah dalam hati. Ish, jangan-jangan aku ni dah masuk dekat alam bunian tak? Lara tak berhentikan kereta dia. Dia teruskan lagi perjalanan. Sambil-sambil tu, dia tetap berselawat juga dalam hati. Waktu tu, Lara perhatikan kawasan sekeliling. Dia melalui sebuah pintu gerbang yang sangat cantik dan besar. Lebih kurang macam pintu gerbang nak masuk kawasan kampung yang sangat besar. Lara teruskan juga perjalanan. Perlahan-lahan dia bawa kereta. Tak jauh je daripada pintu gerbang tu, tiba-tiba Lara terbau bau yang macam wangi sangat. Bau kasturi. Diselangi pula dengan bau masakan yang wangi, macam bau orang tengah menumis. Bau masakan tu bertambah lagi kuat bila Lara melalui satu kawasan perkampungan. Dia tengok di sekitar kawasan perkampungan tu macam rumah-rumah zaman dulu, zaman lama. Bila Lara sampai aja dekat kawasan tu, dia nampak macam ada sebuah kenduri.
ada ramai sangat orang yang tengah merewang. Orang-orang dekat situ semua berpakaian macam orang-orang zaman dulu. Yang lelaki pakai baju Melayu, yang perempuan pula pakai baju kebaya dan berkain batik. Diorang semua tengah bergotong royong untuk sebuah majlis perkahwinan yang besar dekat situ. Masa Lara berhenti, orang-orang dekat sekeliling tu buat tak hirau je dekat dia. Diorang teruskan lagi aktiviti bergotong royong. Dalam hati Lara masa tu, aduh, macam mana lah nak keluar ni? Makin lama makin dalam aku masuk kampung ni. Bila Lara cek handphone dia tengok line tak ada pula. Waktu tu Lara dah rasa cemas sikit lah, sebab dia takut-takut juga kalau dah termasuk dekat alam bunian ni, jangan-jangan tak boleh keluar pula sekarang. Lara berselawat dalam hati banyak-banyak dan dia mohon dekat Allah supaya Allah beri sangat-sangat jalan keluar. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba muncul seorang wanita kat luar kereta Lara. Wanita tu cantik sangat. Muka dia macam puteri zaman dulu-dulu. Mengikut kata Lara, beza antara perempuan tu dengan manusia biasa adalah dekat bibir dia tak ada lekuk. Kalau macam kita manusia kan ada lekuk kan? Dia tak ada. Dia tak ada lekuk. Tapi muka dia cantik sangat. Bersih, tenang je. Ibarat macam seorang puteri. Dia pakai baju putih macam baju pengantin. Perempuan tu pun tegur Lara. Assalamualaikum. Kamu bukan orang sini ya? Kamu sesat ya? Lara masa tu pun menjawab. Waalaikumsalam. Ya, saya bukan orang sini. Saya sesat ni. Dan saya nak pulang balik ke tempat asal saya. Perempuan tu tersenyum dan berkata lagi. Asal usul kamu dari seberang sana. Keturunanmu dari kerajaan suku Sunda. Dan kehadiran kamu ke sini untuk mengetahui asal usul keturunanmu. Usah khawatir, teruskan perjalanan kamu sehingga ke hujung kampung. Kamu akan berjumpa jalan keluar dan kembalilah ke tempat asal kamu. Masa tu, Lara tak tahu dia nak cakap apa dan dia teruskan juga perjalanan macam mana yang perempuan tu dah cakap. Lara sempat ucapkan terima kasih dekat perempuan tu, tapi dia tak sempat nak tanya nama pula. Alhamdulillah, bila sampai je dekat ujung kampung tu, tiba-tiba suasana jadi gelap balik macam waktu malam. Tadi kan masa dia masuk dekat kawasan kampung tu waktu siang kan? Ini bila dia dah sampai dekat hujung kampung, tiba-tiba suasana jadi waktu malam balik. Bila dia perhatikan kawasan sekeliling, Lara dah mula rasa tenang dan selamat. Bila Lara tengok jam, dah pukul 12.30 malam. Dia terkejut juga sebab dia rasa perjalanan dia dekat kampung tu rasa macam lama sangat. Macam berjam-jam tersesat dekat dalam tu. Tapi bila dia keluar balik, dia tengok baru setengah jam je berlalu. Esoknya, Lara gunakan jalan yang sama untuk dia pergi kerja. Tapi yang peliknya, dia tak nampak pun kawasan kampung macam yang dia tengok semalam. Cuma, mengikut kata Lara, apabila dia lalu aja dekat kawasan tu, dia akan selalu nampak seorang perempuan, iaitu perempuan yang sama dia jumpa masa dekat dalam perkampungan tu, ada berdiri dekat sebuah pokok di sebelah jambatan tu. Lepas daripada kejadian tu, Lara elakkan lalu dekat jambatan tu waktu malam. Kalau Lara kena balik lewat malam, dia cuba lalu dekat jalan lain. Sebab kalau boleh, dia tak naklah kejadian yang sama pun berlaku lagi. Untuk pengetahuan semua, Lara ada bagi tahu saya serba sedikit lah secara ringkasnya asal-usul keturunan dia. Sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada semua penonton di channel ni, apa yang saya sampaikan ni adalah berdasarkan semua pengalaman yang telah diceritakan oleh Lara kepada saya. Jadi, terpulanglah kepada anda sama ada nak percaya ataupun tak. Asal-usul keturunan bunian Lara ni sebenarnya datang daripada sebelah ibu dia. Lepas saja kes Lara tersesat dekat perkampungan bunian tu, dia mula nak cari salah silah keturunan dia. Masa tu, dia mulalah tanya dengan ibu dia. Rupa-rupanya selama ni, ibu Lara memang rahsiakan pasal asal-usul keturunan bunian ni daripada Lara. Tapi disebabkan Lara dah mengalami kejadian dia termasuk dekat alam bunian dan jumpa dengan wanita yang bagi tahu asal-usul keturunan Lara ni, time tu lah ibu Lara pun buka cerita. Susur galur keturunan dia bermula daripada buyut, iaitu bapa kepada moyang Lara. Dia seorang ahli silat dari Sunda, Indonesia yang diorang panggil sebagai Tok Atang. Tok Atang ni dia berkahwin dengan bunian asli dekat sana. Bila dah kahwin dengan bunian asli dari alam sana, dia tak nak stay dekat alam bunian. Dia nak stay dekat alam manusia. Jadi, isteri dia pun ikut Tok Atang untuk hidup di alam manusia, tapi dalam pada masa yang sama, isteri dia tetap juga kena balik ke alam bunian bila diperlukan. Isteri Tok Atang ni lahirkan 3 orang anak, semua perempuan. Salah satu daripada anak perempuan tu adalah moyang kepada Lara sendiri, iaitu namanya Bonda Ayu. Dalam 3 adik-beradik perempuan ni, Bonda Ayu yang lebih kepada manusia, manakala yang lagi 2 orang ni lebih kepada alam bunian. Maka orang kampung anggap yang sebenarnya hasil perkahwinan mereka ni hanya ada seorang je anak, sebab yang lagi 2 orang tu tak nampak.
Lepas Tok Atang meninggal dunia, isteri Tok Atang dan anak-anak dia semua pulang semula ke alam bunian, kecuali Bonda Ayu. Bonda Ayu iaitu moyang Lara ni dibesarkan oleh saudara terdekat Tok Atang. Kenapa Bonda Ayu ni dia tak nak ikut ibu dia pulang ke alam bunian? Lara pun tak pasti. Bila Bonda Ayu ni dah meningkat dewasa, dia pun berhijrah ke Malaysia dan berkahwin dengan seorang lelaki yang berketurunan Syed. Suami Bonda Ayu masa tu tahu pasal asal-usul keturunan Bonda Ayu ni dan dia terima seadanya. Hasil perkahwinan Bonda Ayu dan juga lelaki yang berketurunan Syed tu, mereka dikurniakan 4 orang anak perempuan. Kadang-kadang, Bonda Ayu ni akan bawa suami dan anak-anak dia pulang ke alam bunian. Dan mengikut kata Lara, bila suami Bonda Ayu meninggal, Bonda Ayu pulang ke alam bunian semula. Kalau ikutkan, umur dia dah banyak dah, lebih ratusan tahun. Tapi bila tengok depan mata, macam umur 40-an je lagi. Hasil perkahwinan Bonda Ayu ada 4 orang anak tu lah yang sebenarnya susu galur keturunan Lara. Kadang-kadang, keluarga Lara ni pun akan dijemput untuk pergi ke alam bunian menghadiri majlis kenduri kendara dekat sana. Walaupun atuk dan nenek Lara dah meninggal, tapi sebenarnya Bonda Ayu masih ada lagi dekat alam bunian. Kenapa pula datuk nenek Lara ni masih ada dekat sini, tapi moyang dia ada dekat alam bunian? Sebab mengikut kata Lara, atuk dan nenek dia ni menjurus kepada manusia lah. Yelah, moyang-moyang Lara yang dulu pun dah kahwin campur-campur dengan manusia kan. Jadi dia sebab tu lah atuk dan nenek Lara ni dah more kepada manusia. Tapi Bonda Ayu tu still lagi boleh hidup di alam bunian disebabkan dia adalah generasi pertama yang datang daripada keluarga bunian, iaitu mak dia sendiri. Masa atuk dan nenek Lara meninggal pun, Bonda Ayu ada datang untuk jenguk diorang. Untuk pengetahuan semua, mengikut kata Lara, bunian asli ni rupa paras dia cantik sangat. Yang lelaki pula segak. Cuma yang membezakan bunian ni dengan manusia adalah dekat muka dia, di bahagian bibir ni tak ada lekuk. Kalau macam kita, manusia normal ada lekuk kan? Diorang tak ada lekuk. Tapi muka diorang cantik. Pakaian orang bunian ni pun sebenarnya tak banyak beza dengan manusia biasa. Ada yang pakai jenis macam moden, ada yang pakai ikut cara kampung. Manakala ada satu lagi info menarik yang saya baru tahu. Dekat alam bunian ni sebenarnya diorang ada dress code tau. Ada beberapa warna-warna tertentu yang melambangkan bunian tu jenis apa. Kalau macam kita selalu tengok, bunian akan selalu pakai baju warna putih kan? Sebenarnya kalau yang warna putih tu, kata Lara, adalah golongan-golongan orang alim yang taat kepada Allah. Kalau yang pakai warna kuning adalah keturunan diraja. Manakala yang pakai warna hijau adalah dari golongan bangsawan. Style pemakaian diorang ni berbeza-beza ikut tempat. Macam ada kawasan ni yang ikut cara pakaian puteri-puteri zaman dulu. Ada pula dekat kawasan ni, bunian yang ikut cara pemakaian orang-orang moden zaman sekarang. Macam Bonda Ayu, dia suka pakai baju tradisional suku Sunda. Tapi pada masa yang sama, Bonda Ayu ni kadang-kadang pakai juga baju macam Puteri Gunung Ledang kalau dia ada urusan dengan golongan diraja dekat sana. Mengikut kata Lara, ramai orang kata yang sebenarnya bunian ni selalu sorokkan orang kan. Tapi bunian ni bukan mudah tau dia nak sorok-sorok orang. Melainkan dia betul-betul dah suka dekat orang tu dalam jangka masa yang lama dan ada perjanjian kalau nak berkahwin dengan bunian sebenarnya. Macam Tok Atang, disebabkan dia kahwin dengan isteri dia yang berketurunan bunian kan. Jadi perjanjiannya adalah dia tetap kadang-kala kena bawa juga isteri dia pulang ke alam bunian bila diperlukan. Supaya keluarga bunian isteri dia ni dapat jumpa balik dengan anak dia walaupun dah berkahwin dengan manusia. Maka mereka pun akan ulang-alik lah daripada dunia manusia ke dunia bunian bila-bila masa je. Tambahan pula, mengikut kata Lara, bunian ni kadang-kadang bukan semuanya jahat. Ada juga yang baik. Malah, ada juga yang boleh tolong orang pula yang tersesat dalam hutan, tunjukkan jalan untuk orang tu. Begitulah sebersedikit asal-usul keturunan bunian yang diceritakan oleh Lara. Kepada para pendengar, terpulanglah kepada anda sama ada nak percaya ataupun tidak. Kisah yang kedua ni berlaku pada tahun bila tak dinyatakan juga, tapi berlaku di Cameron Highland. Dipendekkan cerita, waktu ni Lara dan kawan baik dia Zura pergi ke Cameron Highland untuk bercuti. Sebab Zura ni dia memang suka sangat pergi Cameron Highland. Jadi waktu tu dia ajaklah Lara sekali. Kawasan hotel tempat Lara dan Zura menginap dekat Cameron Highland tu adalah di kawasan Tanah Rata. Macam biasalah, bila dah sampai dekat tempat baru ni, Lara akan perhatilah kawasan sekeliling tu. Ada tak penampakan makhluk-makhluk alam gaib ni? Tapi bila dia check, okey je semuanya. So, diorang pun decide untuk stay dekat hotel tu. Nak dijadikan cerita, malam pertama diorang duduk situ, Lara bermimpi satu mimpi yang buruk.
mimpi buruk apa, tak pula dia ceritakan kepada saya sebab dia kata mimpi tu tak ada kaitan dengan cerita ni. So, mimpi buruk Lara tu sampai membuatkan dia terjaga daripada tidur. Dia tengok Zura still tidur lagi. Jam masa tu dah pukul 1:30 pagi. Waktu tu, Lara ambil keputusan nak solat tahajud dululah. Yelah, kalau kita terjaga waktu tengah-tengah malam ni, seeloknya memang kita kena solat tahajud ke, solat hajat ke, petanda yang Allah memang kejut kita untuk bertemu dengan dia. Lara pun pergi toilet, ambil wuduk dan teruskan solat. Habis saja solat, tiba-tiba Lara terhidu macam bau makanan, bau orang masak. Waktu tu, mulalah perut Lara rasa lapar. Tapi masalahnya, tengah-tengah malam mana ada kafe yang buka? Lagipun kedai-kedai makan jauh. Kalau ada yang buka pun, memang taklah nak keluar sorang-sorang waktu malam ni. Lara baru teringat yang dekat dalam kereta dia ada roti dan biskut. Masa dia orang on the way nak naik Cameron tadi. Jadi, Lara pun bercadang lah. Oh, nak pergi ambil lah roti dengan biskut kat dalam kereta tadi. Lapar ni. Tapi, bau masakan tu still ada lagi. Dalam kepala Lara masa tu, takkanlah ada kafe yang masak sampai naik bau dekat atas bilik pula. Bila Lara buka aja pintu bilik, bau masakan tu makin kuat. Bau macam kari ada, bau macam sayur goreng pun ada. Sedap sangat bau dia. Lagilah bertambah-tambah lapar perut Lara masa tu. On the way nak turun pergi ambil roti dengan biskut dekat dalam kereta, Lara cari-cari juga dari mana datang bau tu. Kan biasanya, kalau dekat hotel ni, ada hotel yang memang dah sediakan iron dan iron board kan, untuk kita iron dekat dalam bilik. Tapi, ada juga hotel yang kadang-kadang tak sediakan pun iron dalam bilik. Jadi, guest kena pergi iron dekat bilik iron sendiri. Hotel Lara ni, jenis yang kedua tu, dia tak sediakan iron dalam bilik. Guest kena pergi iron dekat bilik iron. Waktu Lara dah keluar daripada bilik dia tu, dia ikut aja dari mana datang bau masakan tu. Dan bau masakan tu sebenarnya datang dari bilik iron. Lara masa ni ragu-ragulah pula. Nak masuk ke tak? Nak jenguk ke tak? Ada orang ke tak ada dalam ni? Tapi yang peliknya, tu kan bilik iron. Kenapa tiba-tiba bau masakan pula dari bilik iron? Lara selawat dalam hati dan dia beranikan juga diri nak pergi jenguk. Bila dia tengok dekat dalam bilik iron tu, dia nampak keadaan jadi berubah. Bukan macam bilik iron. Jadi macam kawasan dapur dan ada seorang perempuan tengah masak dekat dapur tu. Dalam hati Lara masa tu, sahlah ni tempat lain ni. Bukan alam aku ni. Lepas Lara dah jenguk aja bilik tu, Lara pun keluar balik dan dia pergi ambil roti dan biskut dalam kereta. Bila dia lalu dekat kafe bahagian bawah, tak ada satu pun kafe yang terbuka. Maksudnya, memang tak ada orang masak pun tengah-tengah malam macam tu. On the way nak naik, dia lalu lagi bilik iron tu dan dia still bau masakan. Mengikut kata Lara, diorang menginap dekat situ 3 hari 2 malam. Dan 2 malam tu, dia bau masakan waktu tengah malam. Tapi, nak buat macam mana? Lagipun, kata Lara, dia tak kacau diorang. Just bau dan dengar bunyi orang masak je. Itulah pengalaman Lara yang ternampak alam bunian dekat Cameron Highland. Maksudnya, alam bunian ni bukan ada dekat kawasan hutan je. Malah ada juga dekat tempat-tempat lain. Bahkan ada juga dapur alam bunian ni dekat dalam hotel tau. Pengajaran daripada kisah yang pertama dan kedua ni adalah segala yang berlaku di dunia ini kadang-kadang memang rasa tak logik. Tapi ianya boleh berlaku hanya dengan izin Allah. Dan kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ni perlulah bijak dan jangan terpedaya dengan hasutan dan tipu daya makhluk-makhluk di alam gaib ni. Sedikit info tambahan, sebenarnya golongan jin ni ada 3 golongan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salabah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jin terdiri daripada 3 golongan. 1 golongan mempunyai sayap dan mereka terbang di udara. 1 golongan berbentuk ular dan anjing, manakala 1 lagi golongan mendiami sesebuah tempat dan berpindah randah. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Secara umumnya, ulama sebenarnya mempunyai pendapat yang berbeza-beza tentang hukum hakam manusia berkahwin dengan jin. Kata Syekh Abu Hamid Al-Imad bin Yunus rahimahullah, ya, manusia boleh berkahwin dengan jin. Manakala Syekh Sharafuddin Al-Barizi pula berkata, tidak dibolehkan bagi seseorang lelaki itu untuk berkahwin dengan seorang wanita dari kalangan jin. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 72. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan buat kamu isteri-isteri dari dirimu sendiri supaya kamu berasa tenang dengannya. Airin tak dapat nak ulaskan perkara ni dengan lebih lanjut lagi sebab Airin bukanlah mahir dalam bidang ni. Airin cuma menyampaikan cerita yang telah diberikan. So, kepada pendengar di luar sana, kalau berminat untuk tahu apa hukum manusia berkahwin dengan jin, bolehlah klik
link dekat description bawah. Mudah-mudahan anda beroleh sedikit info dan juga pengajaran daripada apa yang Irene sampaikan hari ini. Sesungguhnya kita bukanlah siapa-siapa dan kita hanyalah manusia biasa saja yang tak layak untuk judge, sebab segala-galanya Allah yang tentukan. Sampai sini dahulu untuk episod kali ni. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Segala yang berlaku di alam maya ini kadangkala tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja untuk episod kali ini. Jaga diri baik-baik. Semoga anda semua terhibur. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.